Borak Sini Habis Sini bersama dengan Budi dekat studio sekarang ini adalah seorang penyanyi. Nama dia Randy Falik. Randy Falik. Yes. Terima kasih sebab awak sudi datang dari jauh. Katanya dari Desa Petaling. Betul. Ui, jauh. Thank you juga kepada abang sebab jemput saya. Sama-sama. Most welcome. Yes. Sebab kita open kat siapa-siapa, tak kira lah penyanyi ke DJ radio ke siapa-siapa yang jadi arkitek ke, macam golongan-golongan profesional ni, kita pun nak jumpa sebab mungkin dia orang ni ada kisah inspirasi dia. Jadi borak sini habis sini, mungkin ada yang cakap semata-mata untuk artis meluahkan dia orang punya ketidakpuasan ke masalah dia ke, ataupun datang studio ni untuk menyelesaikan masalah-masalah lah, macam nak bagi penjelasan. Mungkin dia buat kontroversi, so datang sini kita panggil untuk bagi penjelasan. Tak jugalah macam tu. Mungkin kita akan panggil siapa-siapa yang ada kisah inspirasinya. Even kita nak siapa-siapa lah yang ada kisah-kisah seram pun. Jadi sekejap lagi kita borak-borak lah dengan Randy. Kalau ada cerita-cerita hantu kan. So macam mana Randy? Hari ni okey tak? Okay. Hari ni okey, ada penat sikit sebab tadi pagi ada pergi jogging. So terus datang sini jumpa. Awak suka mengeluarkan peluh lah. Jaga stamina. Seminggu tu dalam 3 kali lah kita jogging. Memang wajib Wajib untuk sibuk pun kena jogging juga. Paling jahat pun 20 minit lah. Paling jahat. Paling jahat 20 minit. Betul untuk kesihatan juga. Ya, betul. So macam mana awak sebagai seorang penyanyi menghadapi PKP hari tu? Yang first tu memang agak mencabar juga sebab kita dah biasa buat show dan kita punya punca pendapatan pun dari situ. So kita agak struggle jugalah masa PKP first tu. Saya dah buat juga sikit-sikit perniagaan, tapi just macam bersama dengan fan club saya. Ada jual sambal untuk kita orang ni lah, untuk kita orang untuk kelangsungan hidup. Betul. Sebab sekarang ni tak boleh mengharapkan duit daripada show sangat. Tak boleh daripada kerja. Dia kena daripada 2-3. Betul. Macam artis-artis sekarang, Budi tengok macam dia orang perlu ada satu cabang lain. Dia kena kreatif. Macam semalam Abang Budi pergi pelancaran produk Shaizi Sam. Okay. Dia bukan berseorangan lah. Dia mungkin ada partnership dia dengan, aslinya ada 2 orang kot. Dia lancar satu produk coklat. Tapi dalam tube. Dia punya jenama dia, brand dia, Chocolate Tube ke macam itulah. So dia macam ada coklat dalam tube, macam ubat gigi kan. Jadinya senang lah kita nak travel. Biasanya kalau kita pergi mana-mana kan, kita pergi contohnya balik kampung ke, mungkin pagi kita nak tolak pagi, tapi tak sempat nak sarapan. Jadi kita ambil roti sikit, coklat macam dalam kereta pun boleh. So rasanya tak ada leceh macam kita buka botol kan. Ambil dia macam ambil Colgate tu. Rasanya macam satu idea. Mungkin ramai rasanya sebelum ni dah ada budu. Budu. Abang Budi daripada Kelantan, so sukalah budu-budu kan. Suka makan budu. Awak dari mana? Sarawak. Asal? Awak Sarawak. Kita suka makan budu, Abang Budi. Ya ke? Dulu tu Randy potong timun. Timun, cecah dengan timun. Awak pernah pergi Kelantan? Sampai Kelantan? Kelantan tak pernah lagi. Tak pernah lagi? Paling jauh pun Terengganu. Okey, kita nak berkenalan dengan Randy Falik. Mungkin Randy boleh cerita sedikit latar belakang awak lah. Umur berapa? Kita dah tahu dah tinggal daripada Sarawak. Mungkin boleh cerita sedikit masa persekolahan awak kecil-kecil dulu kan. Sejak bila awak berminat menjadi penyanyi ni? Nama Randy tu bukan Randy Falik sebenarnya. Randy, nama betul Randy Andy Baru Francis. Itu nama Randy. Andy Baru Francis. Andy. So 3 perkataan? 3. Yang Andy. Baru tu nama kampung lah. Baru. Daripada kampung baru? Tak. Memang baru. Nama kampung awak? Bukan nama kampung kita. Saya bangsa Lumbawang. Murut. Lumbawang? Murut. Orang Ulu lah macam tu. Kalau abang perasan ada satu etnik dekat Sarawak tu, dia punya telinga panjang. Tu Randy punya etnik. So kita punya etnik ni ada macam nama kampung tau. Baru lah, ada Supang lah, macam tu lah. So bapak Randy letak nama Randy Andy Baru Francis lah. Jadi bukan
tak semestinya setiap orang yang berada dekat kampung tu akan letak nama baru kat tengah-tengah. Tak ada. Saja je lah. Okey, cerita lagi. Okey, lepas tu Randy dulu sekolah Cina. Sekolah Cina sesuai lah. Okay. So Randy memang pandai, ada kelebihan 3 bahasa lah sekarang. Bahasa Melayu, bahasa English dan juga Mandarin. Randy adalah anak bungsu. Semua lelaki. Daripada berapa adik-beradik? 8 adik-beradik. 8 ramainya. Semua lelaki. Semua lelaki. Dah kahwin, Randy lah available. Yelah, awak biasanya bongsu ni dia manja-manja sikit. Bongsu manja. Tapi Randy pernah bertunang dulu. Bertunang. Tapi dah, apa orang cakap, setengah jalan je. Dah putus tunang dah. Tiada jodoh. Cari je lah yang lain. Gitu. Lepas tu Randy first datang KL ni pada tahun 2009. 2009. Dah lama. Dah lama dah. First Randy pergi menjejak kaki ke KL ni masa tu 2004 lah. Masa tu Bintang RTM. Randy join lah Bintang RTM. Zaman tu zaman Azwan Pilus. Izwan Pilus. Arwah dah dia. Lama awak sebenarnya. Yang tu saya just mati-mati aku dah ingat Randy ni artis baru. Awak dah lama dalam industri ni. 2004 tu Randy masuk final tau. Pergi Bintang RTM tu final sama dengan Arwah. Tapi sampai final je, tak ada rezeki lah kita. Dan balik Kuching. Time tu belajar Kuching College. Diploma komunikasi sama dengan abang dulu. Meskom Abang Meskom Bukan. Saya ambil Meskom dulu. 2006 graduate. Lepas tu ayah sakit, meninggal. 2007 tu balik Limbang. 2009 tu Randy dapat tawaran satu pekerjaan dekat KL, Putrajaya. Kerja apa tu? Kerajaan lah. Abang polis abang beruniform. Tapi tak nak reveal lah kerja mana. So berapa tahun kerja tu? 2 tahun. Kenapa berhenti? Tak sama not same patch lah. Tak Randy, awak bukan jiwa awak lah. Randy tak suka kerja yang ni tau, ada masa punch in punch out, ada masa tetap tu, tak suka. Awak kena ada masa yang fleksibel. Macam lantak akulah nak bangun pukul berapa, nak makan pukul berapa. Jadi macam satu lagi tak ada orang arah kita kan. Sebab Randy masa kerja tu dekat yang kerajaan tu memang lambat datang, disiplin. Sebab Randy tak suka dengan benda-benda yang terikat dengan peraturan. So Randy berhenti kerja. Ya time tu barulah Randy punya life terumbang-rambing lah. Yalah, tak ada duit kan, tak ada kerja tetap. Tak ada kerja tetap. So dalam pada itu awak kerja apa? Masa tu yang tu lah yang kes Randy kena halau dari rumah tu. Yang rumah tu memang dekat Putrajaya. Putrajaya Presin 2 ke, lupa lah Presin berapa dah. Lepas tu housemate memang rapat dengan Randy lah, memang rapat gila. Then mungkin dia macam rasa insecure sebab Randy tak kerja, tak bayar sewa, tak tolong dia apa-apa untuk bayar bil semua kan. So malam saya keluar tu, saya balik rumah tengok mangga dah kena tukar dah. So faham je lah kan. Randy macam time tu Randy pula bukan orang sini. So Randy macam blank time tu. Randy call lah dia. Kenapa tukar ni? Habis baju-baju awak dalam rumah tu masih dalam tu lagi. Masih dalam tu lagi. So Randy call dia kata, okay, aku nak kau pindah malam ni juga, cakap tu. Lepas tu Randy ada 2 phone time tu. Kita apa dengan BlackBerry BlackBerry. Zaman-zaman BlackBerry kan. BlackBerry dengan iPhone yang 3 tu. Dipanggil apa kalau kita message kan? Ni BBM. BBM. Zaman tu mahal tau handphone tu. Then lepas tu Randy kata, okay, tak apa, kau bagi aku 2 hari je untuk aku packing barang, cari tempat aku nak ni lah, stay lah. So the next day Randy guna bus. Belum Randy guna kereta. Masih ada kereta lagi. Guna kereta pergi Alamanda, pergi jual handphone tu. jual handphone tu untuk ni lah, untuk kelangsungan hidup. Untuk money pocket. Berapa time tu 400 je. 2 handphone 400 lebih. 400. Tak ada kerja macam jam tangan ke dulu kan? Tak ada bang. Macam handset tu nanti
macam tak, Randy jual handphone tu. First Randy beli apa? Handphone Nokia Torchlight. Dulu kan. Dulu ada Torchlight Torchlight yang Nokia tu. Ya. RM80 je. 80 ada sekejap. 80 kan. Beli SIM card pakai lama lah. Randy jenis yang ni tau, yang ni jenis yang walaupun ada masalah, tapi Randy jenis yang akan ada plan B, plan C macam tu lah. So lepas jual handphone tu, Randy balik rumah, then packing barang, and dia terus pergi rumah cousin dekat Damansara. So stay dengan dia dalam beberapa minggu juga. Di situ, kat situ masa dekat rumah cousin tu, dia tahulah apa yang Randy hadapi lah time tu. So macam dia bagi nasihat lah, sebab Randy masa dekat KL ni, Randy culture shock sangat-sangat. Terkejut kejutan budaya. Saya tak malu pun saya cakap saya culture shock. Biasa tu, siapa-siapa pun. Betul. Dia memang karakter manusia bila dah berada di tempat baru, dia cuba nak menyesuaikan diri. So dia macam observe apa yang ada kat situ kan. So bila observe, dia macam benda yang baru bagi dia satu, mungkin satu keseronokan kan. Dia nak mencari, nak explore itu, nak explore ini kan. Biasa natural. Sebab Randy dilahirkan dengan keluarga yang memang kuat dari segi agama semua. Dari masa dekat Sarawak tu, Randy tak pernah pun pegang rokok ke apa ke semua. Memang takut benda macam tu. Sebab bungsu kan. Maaf bertanya, agama Kristian. Macam Muslim ke saya. So Randy punya family memang dia punya agama tu memang nombor satu lah. Jadi masa dekat KL ni, Randy macam culture shock. Kawan dengan macam-macam jenis kawan saya. Okay, jap, masa tu daripada Putrajaya, Randy pindah rumah cousin dekat Damansara lah. So ni kerja masih cerita dekat Damansara lah ni. Damansara. Okay. So masa tu cousin saya tu dah bagi, dia tahulah sebab dia sebelum saya datang sini, dia dah dekat KL dah. So dia tahu saya punya life macam mana kat sini. Then dia kata aku dah agak dah benda ni mesti jadi. Sebab Randy bungsu, tak pandai nak ni kan, nak pilih kawan. Randy pernah kelab mana dekat KL tu beritahu semua pergi. Masa tu dulu clubbing kan. Clubbing dekat zaman mana dulu. Dekat Bukit Bintang. Semua tempat club tu Randy pergi dah. Semua jenis minum, cuma Randy tak ambil drug lah. Then kawan pun kawan yang on off je lah. Kawan time bila ada duit, orang kawan semua lah semua. So masa dekat rumah cousin tu, Randy dia kata, okay, first ni kau just muhasabah diri dulu. Okay, tak payah kerja sebab dia boleh bagi makan semua dengan suami dia. Then lepas tu, lepas minggu tu Randy pergi bar dekat sebelah kondo dia tu, ada satu bar lah. Then kerja kat situ lah. Dalam jangka masa Randy dalam hidup broke gila tu, nak pinjam duit kawan RM50 pun susah lah. Sedangkan kita dulu macam Randy dia bukan jenis yang kedekut tau. So kalau macam pergi makan, pergi club, balik clubbing lah, open bottle tu kita belanja 400-500 semua. So macam bila saya Randy susah tu, Randy pinjam 50 untuk belanja makan pun dorang kata tak ada bang. Betapa ni. Dari situ Randy tahulah macam nak pilih kawan yang berkualiti. Susah nak cari kawan yang macam sehidup semati, yang masa kita sedih dia akan sedih, masa kita gelap ramailah yang datang kan. Masa kita ada duit ramailah yang datang kan. Time tu time kita nak uji dia orang, time kita susah, ada dia datang tak. Betul kan? Time tu masa saya hidup senang tu dekat Putrajaya tu, tak payah tunggu hujung minggu. Kita tak payah call dorang call kita. Kat mana malam ni, pergi mana malam ni. Tak payah call kita, dia yang call kita bang. Macam itulah ceritanya. So pengajarannya, kalau kita yang jenis yang dari kampung datang ke bandar ni kan, pandai-pandai dia pilih kawan semualah, sebab macam-macam ragam sekarang. Okay, kemudian lepas tu fikir balik. Dari mana bang? Cousin suruh muhasabah diri. Macam muhasabah maksudnya tak payah kerja lagi lah. So after that, sebab masa Randy kerja dekat Putrajaya tu, Randy tak pernah bagi mak duit. Lupa daratan, lupa diri, kaca shock kan. Tak pernah, even 50 pun. Kalau call pun dalam seminggu tu
sekali macam tu lah. Sekarang hari-hari saya call. Every morning saya akan call mak saya. Sebab mak saya, your dad masih ada. Your dad tak ada. My dad masa saya college lah, saya balik Limbang tu. Saya Limbang sama dengan Bob. Sama rumah Bob sini, rumah saya dekat sini ada. Okay, Limbang. Limbang. Kemudian dari mana bang, lupa dah. You kerja bar kerja bar dalam beberapa bulan jugalah. Abang, saya penat gila kerja bar bang. Penat sangat. Awak start pun dalam pukul 6. Kerja pukul 6. Habis pukul 3 pagi. Tak tentu 3 lagi nak closing lagi. Pukul 5 bang. Saya rasa saya punya dunia tu terbalik dah. Dah biasa siang, malam tidur. Awak dah jadi Batman. Batman di kelawar. So macam kasih rapat sikit. Okay, dengar. Apa? Ni kesan. Okay. So masa saya kerja situ dalam dekat setahun jugalah bang. Kerja bar. Kerja bar. Tapi time tu masa tu you masih tak insaf lagi lah dunia awak. Insaf tu ada, cuma macam kerja bar bang. Kita masih dalam dunia bar. So kita minum juga. Baik rumah mabuk. Dunia tipu-tipu ke? Okay. Tapi taklah dulu kalau Randy minum, Randy akan terus mabuk terus lah. Semasa yang kerja bar tu, Randy ada macam insaf sikit lah. Berpada-pada lah minum. Tapi tak elok jugalah kalau minum tu sebenarnya. Then lepas tu lepas Randy kerja bar tu, cousin Randy balik Sarawak, balik Kuching. Balik Kuching lagi bang, dekat situ lagi lah Randy punya life lagi teruk. So you stay mana lepas tu? Belum lagi. Lepas tu Randy ada sedikit duit tu, Randy sewa bilik dulu dekat area Damansara tu. Nasib baik orang tu kata tak payah bayar deposit lah. Dalam sebulan 2 tu boleh lagi. Lepas tu dah 3-4 bulan tu Randy tak dapat nak bayar rumah bilik sewa tu. Kena halau. Dia kena halau tu lah saya merempat dekat Bukit Bintang. Awak merempat maksudnya menumpang rumah siapa? Tak menumpang. Saya saya rasa 3 hari 2 ke 3 hari saya stay dekat, kalau abang tahu. Awak homeless lah kira. Ya bang. Saya stay dekat, abang tahu tak bus station yang mana? McD. Yang McD ya? McD yang junction tu. Awak di situ? Merasa awak kira merasa bang, lah. Saya merasa bang. Sebab tu kalau sekarang saya tengok orang merempat dekat tepi jalan ke, saya memang akan paling jap pun saya akan bantu. Sumpah saya akan bantu. Then saya stay sana. Saya tak tidur tau pasal macam ni je. 3 hari awak di situ? Malam saya akan pergi bar kan. So saya pergi bar lah. Awak kerja bar tempat lama ataupun tempat lama. Tapi kenapa awak berpusat dekat Bukit Bintang? So situ je sebab saya biasa. Dulu kan clubbing situ. So saya malam dalam 3 hari tu, then saya terjumpa dengan kawan saya lah, yang saya kenal ni lah. Dia jumpa. Lepas tu mungkin Tuhan tu dah nak rapat sikit kat sini. Mana? Okay, mungkin apa nama tu bang? Mungkin Tuhan nak dah kesian dengan saya kan. Kesian lah kau ni. Dah cukup lah kau punya sengsara ni. Bang, saya kalau time nak makan tu bang, saya korek-korek duit shilling saya, beli nasi putih je. Bayangkan. Tapi awak masih lagi kerja kan? Maksudnya ada lagi. Tak cukup lah bang dulu tu. Sebab saya pun macam ada, dulu masa tu saya banyak hutang orang tau. So saya kena bayar juga. Bayar kan. So kadang-kadang Maggi tu 5 paket tu saya boleh belah 2 untuk pagi, untuk malam. Bayangkan dah. That's why saya kata kalau kawan saya kata, weh aku susah lah sekarang. Dia kata kalau kau tak lagi dalam kira duit shilling, itu bukan susah tau. Bukan susah lagi. Bukan susah. Sebab ada lagi orang susah daripada tu. Ya bang. So lepas tu kawan Randy call Randy punya phone lama tu kan, yang Nokia. Dia call lah, kau kat mana ni? Kau masih kerja kat Putrajaya ke? Lepas tu tak ada dah, dia berhenti dah. Lepas tu Randy cerita dengan dia. Malam tu juga dia ambil Randy kat bar. Dekat bar tu dia kata, kau tak payah ni lah, kau tak payah kerja, dia cakap. Kau pergi rumah aku. So stay dengan dia balik dekat Ceras kan tu. Lepas tu dekat situ baru Randy dia
banyak ajar Randy pasal ni lah bang, pasal apa, pasal live. Lepas tu dia banyak bagi semangat untuk Randy lah. Dia kata kau dulu bukan bintang RTM ke? Dia kata, so apa kata kau pandai buat lagu. Jadi ambil masa jugalah bang Randy nak build Randy punya semangat ni. Then itulah Randy tulis lagu Kata Hatiku yang first tu. Kata Hati. Kata Hatiku yang first tu. Yang lelaki kiriman Tuhan tu. Yang lelaki kiriman Tuhan. Awak tulis masa tu? Yang memang saya tulis, yang semua lirik saya tulis. Lirik saya tulis, lagu saya buat. Tapi saya tak pandai. Awak ada bakat buat humming. Ni lah macam saya buat saya record dekat phone, dan saya tulis lirik. And then okay. Masa tu lah kiranya single tu awak buat berapa tahun selepas awak awak buat tu? 15 tahun bang. 15 tahun awak buat baru awak lancar. Maksudnya apa? Maksudnya awak buat lagu tu bila lancar kan? Bila lancar tu tempoh dia. Maksudnya tempoh dia tak sampai 3 bulan kot. 3 bulan je. 3 bulan. Okey. Maksud saya yang 15 tahun tu saya mendiamkan diri lepas bintang RTM tu. Ya. Awak jelas awak cakap tadi awak pergi Putrajaya, kerja dekat Putrajaya dulu. Nampak. Itulah lepas tu so dalam tempoh 15 tahun tu you tak nyanyi langsung ataupun nyanyi tak, you just Randy nyanyi macam kita pergi karaoke, ada show daripada masih lagi lah dekat RTM Kuching tu selalu jemput. Yalah, kalau tak menyanyi langsung setiap hari suara akan berkarat orang kata. Bukan berkarat lagi bang. So yang pasal apa, single bang single tu, yang single tu memang dia punya perjalanan tu memang lancar je bang macam tu. Randy dia seorang kawan, dia makeup artist, nama dia Lenggong. Kawan kenal dekat clubbing jugalah. So time tu Randy kata, kau ni ada kontak tak mana-mana producer drama ke siapa kan? So dia kata, ni kau ada lagu ke? Ada. Randy bagi dia punya demo tu Randy buat dekat masa ni bang. Masa Randy buat demo tu, Randy share dekat semua label. Label record. Warner, Sony. Konon nak cari ni lah, konon nak cari nak under diorang lah. Randy pergi office Universal Music, tanya dia tebal muka kan, nak berjaya kononnya. Yang diminta tu, lepas tu buat demo tu Randy hantar semua label, yang gegasi pun label lah. Satu pun tak reply. Tak reply. Then yang datang tempat Randy tu Hot Sound Record nama dia. Hot Sound Record. Studio dekat, tapi bukan label lah, dia macam studio. Tapi dia ada produce artis yang baru lah, tapi macam ada lagi sekarang ada lagi. Abang kenal Tuah BBNU Tuah. Ya. Dia dulu under sama Hot Sound Record juga. So sekarang ni dia under, tak tahu lah mana. Tuah dulu setapak kan? Situ. Saya pernah live dengan dia dekat IG. Dia kecil-kecil kan? Tuah tu lah. Sama dengan dia dulu dekat Hot Sound Record. So Abang Mat tu lah yang macam okey lah, aku produce kau punya ni untuk full arrangement. Mahal tau bang kalau full arrangement muzik dalam atas 10k. Sebab time tu dia minta untuk siapkan satu single. Sebab time tu dia minta Sharon Paul untuk jadi arrangement music. Sharon Paul. Then lepas dia siap tu, Randy hantar dekat Lenggong. So dia sponsor ke ataupun ditolong? Dia sponsor. Dia macam mungkin dia ada role, dia punya modal kot kan. Lepas tu Randy send dekat Lenggong lah, yang makeup artist tu. Abang kenal tak Haji Zel? Haji Zel kenal. Lepas tu Haji Zel kebetulan time tu dia nak cari penyanyi baru, lagu baru. So malam tu dia bagi Lenggong bagi dekat dia. Malam tu juga dia kata nak. Bukan dia kata nak ya bang. Dia dah siap buat video klip yang untuk promo untuk tu, letak dalam lagu Randy. Dia kata nah. Dia buat dulu baru cakap dekat Randy. Dia nah promo kat kau punya IG dia cakap. Aku cakap betul ni. Lepas tu Lenggong kata lagu kau kena pilih untuk ni. Antara menjadi lagu-lagu. Dia bukan OST sebenarnya bang. Kadang-kadang diorang ni silap ni. Dia macam
kalau OST ni dia lagu yang lagu kan, untuk drama ataupun filem. Randy punya rasanya ni kau apa, ada satu perkataan tu lupalah. Lagu yang dia macam soundtrack. Soundtrack. Tapi lagu Randy selalu kena mainkan. Setiap episod ada lah. Ada abang, panjang ni. Nyanyi sikit. Dia chorus, aku mencintaimu hingga nafas akhirku. Kau adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Untukku kan ku jaga, bahagia kau selalu. Gitu. Lagu tu pasal apa awak tulis? Dia adalah menceritakan tentang awak punya kisah hidup ataupun macam mana? Ada sedikit sebanyak. Sebab yang mula-mula verse tu, saat ku mengenalimu, hatiku menjadi sayu. Sebab Randy dulu pernah kenal seorang ni. Dia memang banyak mengubah kehidupan Randy sampai sekarang. Wow. Siapakah idea dia? Itu rahsia. So macam tu lah bang. Dari situ Randy punya ni, Randy dapat OST tu dalam satu Mira Filza pula repost. Lepas Mira Filza repost tu bang, lagi letup Randy punya IG dia punya followers. Sebab orang tercari-cari siapa penyanyi ni kan. Followers dia mencanak ground naik bang. Saya pun macam daripada berapa orang tak ingat lah berapa, tapi sekarang follower awak dekat IG berapa 16 dah? je 16k 16k je. Dari Mira Filza, lepas tu Remy Sharp pula repost lagi lah. Dia punya impact tu kuat lah. Drama tu 2019 kan? 2019. So sekaligus nama awak disebut-sebut jugalah. Boleh lah. Adalah macam boom sangat sebab banyak lagi lagu-lagu runut dalam tu kan. Yang lagu runut situ yang dia ingat, lagu OST dia memang lagu Datuk Siti dengan Judika. Baru aku ingat Judika. Macam lagu dia Judika yang mana satu? Judika Indonesia. Lagu yang mana satu? Tak, lagu duet diorang dua tu, Judika dengan Siti. Telah ku tentukan arah. Lagu tu. Lepas tu lagu Intan Sarafina dengan Randy, Kata Hatiku. Tak banyak lagu runut. Runut dua je, lagu Intan Sarafina dengan Randy. Tapi lagu Randy memang setiap episod mesti ada. Sebab dia lelaki kiriman Tuhan. Sebab Randy punya dalam lirik tu memang ada hadiah daripada Tuhan. So macam dia samalah dengan dia punya drama tu. Then masa dari situ lagi, lepas tu Randy yang awak kata kawan baik awak di Santau tu part yang mana? Yang tu macam dah terlompat dah bang. Cerita sedikit. Masa tu awak dia kerja dekat mana? Pengalaman melihat sendiri lah. Suria KLCC. Suria KLCC. Saya dulu concierge dengan bangganya. Maksudnya awak sebelum pergi Putrajaya yang tu? Selepas Putrajaya awak? Selepas semua bar semua tu. So selepas awak merempak apa semua tu lah? Semua merempak semua. Sempatlah kerja dekat Suria KLCC. Sempat. So kawan yang kena santau tu? Randy kerja dekat Suria KLCC dah 3 tahun. So Randy sewa rumah dengan dia lah. Lepas tu memang rapat bang, macam adik-beradik. Kita macam adik-beradik. Lepas tu ada satu hari tu kan, Randy sebenarnya ramai kawan Muslim tau. Randy memang suka culture Muslim. Sebab abang Randy seorang pun masuk Muslim, peluk Islam. So Randy dah biasa lah. Randy puasa juga tau. Then mula-mula Randy tak percaya sangat tau pasal benda-benda mistik ni. Then masa tu yang Randy ingat, time tu dia nak solat maghrib solat maghrib. Kita berhenti sekejap. Baiklah. Kita start. So masa tu maghrib solat maghrib. Jadi dia sebelum tu dia macam dia beritahu Randy dia mimpi ni. Mimpi dia kena kejar 3 orang. Lepas tu dia kena tembak. Dia mimpi tu lah. Lepas tu Randy kata mungkin yang tu mainan mimpi je. So dia kata ada mainan tidur. Mainan tidur, mainan mimpi pula. Lepas tu dia kata ada sekali tu dia mimpi ada orang bagi baby. Dia bagi dia baby ni kan, baby. Lepas tu dia dengan baby tu jatuh dekat ni lah, jatuh dekat macam bukit ke gaung tu lah.
So dia kata tak apa-apa, jangan risaulah semua kan. Then masa beberapa minggu tu kan, dia punya temper, dia punya bad mood tu macam, dia memang jenis yang mudik juga kalau kat rumah kan. Kita 3 orang, so memang dia cepat sentap orang cakap. Tapi kali ni dia punya mood tu lain macam tau bang. Macam kena rasuk. Dia macam benda kecil tu dia boleh marah, macam marah kita buat benda besar. So macam kita macam macam pelik lah dia sekarang kan. Then masa dia solat maghrib tu, dia sakit belakang dari sini, belakang sini lah sakit lah. Baru hantar pergi klinik hospital HKL. Lepas tu dia demam bang. Kalau maghrib je dia memang demam. Dan doktor ambil darah lah, macam-macam dia buat, ambil darah lah. Lepas tu doktor ingatkan dia thyroid lah. Lama juga bang dia dekat HKL tu, dalam 2 minggu kot. Randy kawan dengan kawan dia tukar-tukar jaga dia. Randy baik awak. Randy baring dekat lantai. Dia dekat sini, dekat katil ni kan, dekat lantai tu. Sebab KLCC kan dekat je dengan HKL kan, guna train je kan. Sebab dia orang Beranang. Sama negeri sama negeri tak, dia Beranang Selangor. Beranang Selangor. So macam Randy dengan family memang rapat pun. Randy panggil mak dia ibu. So macam Randy jaga dia macam, anggap dia macam adik lah, sebab dia bongsu kan. Lepas tu dia keluar daripada, ada satu kali tu dia dah discharge bang. Kalau dia dikeluarkan, abang tahu tak, kita orang macam bapak dia ambil kita 2 lah daripada hospital balik rumah yang ceras tu. Randy dengan dia turun, tapi dia hilang bang. Dia pergi mana? Tu dulu dapat dia hilang kan. Lepas tu Randy pergi lift tu, tak ada. Randy pusing. Abang tahu kat mana? Dalam rumah dah bang. Sumpah bang, tak tipu bang. Macam mana dia boleh sampai rumah dah? Dalam rumah, tak tahu. Jap, masa jumpa doktor, doktor kata dia sakit apa? Dia macam demam biasa, tak ada apa. Masa tu yang lepas dia ambil test untuk thyroid tu, doktor suruh balik dululah, sebab dia macam tak ada perubahan pun bang. Dia demam. Lepas tu elok balik, tapi mata di bawah ni hitam macam panda bang. Hitam. Then masa dia hilang tu kan, tak tahu macam mana dia masuk. Mungkin dia ada kunci ekstra ke. Keesokan harinya Randy bawa dia pergi, apa nama bang, kampung Kejat Lobu tu. Jelobu Negeri Sembilan. Situ ada satu seorang ni lah, ustaz yang pandai. So recommend daripada kawan Randy juga. Then kita orang pergi sana. Sebelum pergi sana tu atuk tu cakap kena bawa 3 biji kelapa muda. Lepas tu besen, and then lepas tu kain batik. Tu je lah kot. Tu je. So berubat kat situ, dia minum. Memang dia check dulu lah, dia kata ni memang kena santau. Memang dia tengok pun dah, kadang-kadang kan kita belum masuk dalam rumah dia pun dia dah tahu kan. Ya bang. Lepas tu kan dia kata ustaz ni kena santau ni. Tapi boleh diubati lagi lah. Lepas tu ni kawan-kawan juga ni, kawan-kawan juga ni macam tu. Kawan-kawan dia juga ya. Tak faham orang sekarang ni. So apa jadi masa berubat tu? Lepas tu atuk tu suruh dia minum air kelapa. Yang first tu tau, yang kelapa. Minum 1 kali habiskan. Tak ada muntah lah. Okey, sekali lagi dia baca. Yang kedua tu bang, tak sampai setengah dia muntah dah bang. Dekat besen yang kita bawa tu kan. Dia muntah. Keluarlah macam hitam-hitam macam tu. Bang bulat aku. Dia mengalami kan. Awak mengalami sendiri kan benda tu. So dia lepas dia minum yang kedua, kelapa yang kedua tu, tapi half dia dah muntah dah. Keluar apa? Dia macam lendir-lendir hitam. Biasa kan macam hari tu Andy Bernade muntah keluar paku kan. Kenapa biasanya paku benda ni macam paku lah benda macam tajam-tajam kan.
Mungkin yang jam tu Randy tahu, Ustaz tu beritahu. Lepas tu yang kedua ni dia muntah, lepas dia muntah tu yang kain tu pakai balut dia lah. Lepas tu dia kata okey tak apa, nanti second time datang lagi. Dah okey dah ni macam tu, cuma tak buang habis lagi, dia kata Ustaz tu lah. Balik rumah. Lepas balik rumah tu bang, dia macam ni, dia macam blur. Aduh, aku cakap kenapa pula ni. Sampai rumah. You guys satu rumah tu berapa orang? Tiga orang. Sampai 3 bilik kan. So macam kita gila-gila lah. Risau lah. You risau lah tengok dia macam blur. Dia boleh kerja. Time tu memang tak kerja dah bang. Dia dah macam dia tak kerja dah. Lepas tu sampai rumah tu macam biasalah, bagi dia makan, dia memang tak makan. Dia kurang makan sikit je. And then dia tak boleh solat dah. Lepas tu ustaz tu ada bagi satu apa macam air Habatu Sauda. Dia suruh letak dekat besen tu, and then pusing lawan arus jam. And then lepas tu malam tu kita orang semua tidur luar bang, tidur luar, angkat tilam, tidur luar dekat living room tu. Nak jaga dia, semata-mata jaga dia. Takutlah kan dia terjun ke apa. Tak kondo kan. Kita pelik-pelik sebab dia kata tu gambar ni gambar macam dah pelik dah bang. Kesian lah dia. Ya bang. Tapi dia masih kenal kita orang lagi lah. Dah seminggu tu saya dah tak tahan dah bang. Saya kata tak apalah, awak pergi, kita hantar dia balik rumah mak dia. Takut apa-apa hal kan. Pergi berenang tu, sampai rumah mak dia menangis bang. Kita tak bagi tahu lagi dengan ibu keadaan anak dia macam mana. Tapi ibu tahulah sakit, kena buat orang, ibu tahu. Tahu. Then macam ibu dia nangis lah, siapa buat kau ni. Bang, abang tahu tak, sampai rumah tu dia terus lupa ingatan. Sampai rumah ibu dia sendiri, daripada dia kenal saya, dia tak kenal saya dah. God. Abang just image. Lepas tu you guys tak pergi berubat lah kat Jelebu tu? Tunggu dulu. Lepas tu panjang ni tadi. Lepas tu dah macam mungkin family dia, sampai abang dia kata siapa Randy buat ni, aku tumbuk muka dia semua. Family terkejut kan. So macam Randy pula serba salah tau bang. Sebab orang punya Semenanjung punya fikiran ni, orang Sabah Sarawak ni memang kaki bombo. Tak tahu kenapa. So dia orang tuduh Tak lah. Cuma macam Randy macam janganlah orang fikir macam aku. Sebab Randy yang rapat dengan orang kan. Abang perasan tak orang kata Sarawak ni kat Mandrem ni kan. Macam tu. Ada. Actually ada seorang kawan ni, dia wartawan tau. Tahun 2008-2009. Nama dia Kuntum. Dia kerja dengan Karangcraft. Majalah media hiburan tak silap. Kuntum media hiburan rasanya. Kenal dia, memang kerja wartawan lah. Tiba-tiba dia tak ada dalam industri. Rupa-rupanya dia jadi cikgu. Pergi Sabah. Dia orang Sabah lah? Dia bukan, dia orang sini tau. Tapi macam mana dia menghilang. Tiba-tiba dia orang kata Kuntum sekarang dekat Sabah. Dekat Sabah ke Sarawak Tapi belah-belah sana. Macam 2-3 tahun dah kita orang tahu macam sepi je Kuntum kan. Tak ada apa-apa berita kan. Rupanya dia cikgu kat sana. Lepas tu tengok-tengok dia sakit. Sebab kita orang tengok Facebook dia ke macam mana, kurus kering. Katanya ada perempuan dekat kampung yang dia duduk untuk mengajar tu minat dekat dia. Perempuan. Dia Kuntum tu lelaki. Kuntum tu lelaki. Dengar cerita lah macam ada ahli kampung marah dekat Kuntum macam tu lah. So hantar ni lah. Lepas tu meninggal kat sana. Meninggal dekat kampung dia. Rasanya dekat Semenanjung lah. Tapi kesian lah. Ya, sebab tu Randy masa nak hantar pergi rumah itu kan. So orang skeptikal manusia kan, bila dah selalu macam tu, orang akan ingat macam nasib baik. Masa saya sampai rumah dia tu kan, saya tu janganlah kalau abang dia fikir Randy punya apa semua-semua kan. Nasib baik bang, dia family man kebaik. Tak apa Randy macam tu lah. Time tu ayah dia memang kurus. Abang bayangkan dia sihat macam abang ni. Sampai balik rumah mak tu dia memang kurus, sangat-sangat kurus.
kurus gila-gila. Tak makan kot. Ya, sampai pakai pampers bang. Oh ya ke? Just imagine umur dia time tu 24. Lepas tu okay lah, dah macam seminggu 2 tu dah kira family diorang dah biasa lah keadaan tu kan. Dia dah memang lupa mak dia siapa, lupa bapak siapa, lupa ingatan lah. Yang lupa ingatan habis. Tapi dia ingat saya. Kadang-kadang dia kata, mana Andy? Nanti sediakan Andy punya bantal nak tidur. Tapi ibu kata, ibu ni ingatkan kau, balik tau sini. Okay. Lepas tu kita hantar pergi satu perubatan Islam yang dekat Permaisuri. Kalau abang tahu, dekat belakang Tasik Permaisuri tu. Okay. Dekat belakang tu ada satu macam klinik untuk perubatan Islam. Ambil nombor lagi kan. Macam klinik ambil nombor. ada ni ambil nombor. Lepas tu time tu ustaz tu dia scan kita dua-dua. Ustaz Randy dapat ni kan. Scan takut Randy pun kita kena kan. Tapi dia tahulah Randy bukan Islam. Cuma dia kata bukan Islam kan. Dia kata bukan, dia tahu. Boleh scan je. Lepas tu kita duduk macam ni lah, duduk kaki memanjang. Lepas tu ustaz tu baca. Pernah Abang Budi pernah. Di scan lah. Di scan kan. Lepas tu dia letak kepala macam ni. Mula-mula dekat kawan Randy tu, dia kata ni panih ni. Dia kata, kalau panas adalah tu benda. Ada benda. Ni panih ni, dia kata. Lepas tu dia scan Randy pula. Tak apa-apa. Selamat. Memang aku ni hantu tengok aku. Lepas tu ni lepas tu dia picit dia punya ni kan. Ni kena santau ni, dia kata. Dia kata kat siapa? Dekat kawan Randy lah. Yang kena tu. Tapi dia macam ni je. Dia kan dah lupa ingatan ni. So dia macam buat link, buat dirt je lah. So dia kata tak apa, nanti dia akan pergi rumah dekat Beranang tu. Ustaz tu lah akan pergi rumah tu. Okay, lepas tu jalan cerita dia macam ni. Randy pergi kerja KLCC dia kan. Dia kata, Bu, Randy malam ni tak berteman sebab Randy ada kerja. So Randy balik ceras. Then malam tu dia kena berubat tu. Abang tahu apa jadi? Ustaz tu masuk kan. Dia kata ada 2 ekor dekat luar tu lagi. Bapak benda tu dengan anak dia. Tapi sebelum tu dia dah penjara. Dia pagar dah rumah dekat kampung tu, rumah sini ni. And then dia kata dekat luar tu ada lagi tu 2 ekor dah masuk dalam badan dia ni. Tapi tak boleh dah sebab dia kena pagar kan. Lepas tu okay, dorang dah baca-baca semua kan. Baca-baca dia. Abang tahu apa yang kawan dia beritahu? Dia tak sedar. Dia kata kau tahu, dia kata saya akan hantar lagi kuat daripada ni. Dia macam tu bang. Abang bayangkan. Lepas tu satu giling kepala macam tu lah. Dia kata degil betul dia ni. Then lepas tu tak tahulah, tapi kata mak time tu dia macam ada baca-baca semua. Lepas tu macam okey sikit je lah. Ustaz tu kata kena pasang ayat suci yang ada macam radio kecil. Kat telinga dia lah. Sampai dia pun dah hafal lah bang. Dia pasang dia kan tidur. Sebab dia kalau tidur dia akan macam meracau. Dia macam ketawa-ketawa. Padahal dia tidur bang. Takutlah cerita pasal ini berlaku tahun berapa ni? 2000 rasanya 2000. Dia meninggal 2015. Dia dah meninggal. Dah meninggal lah bang. Dia kena benda tu kan tak sampai. Dia meninggal cun birthday mak ibu. Birthday ibu 17 hari bulan 4. Ingat lagi saya. Meninggal. Tapi dia meninggal time tu. Okay, masa tu Randy off day. So hari Jumaat tau. Alhamdulillah lah juga dia meninggal hari Jumaat kan. So Jumaat tu ibu call Randy. Dia kata Randy dia nak makan tapi dia tunggu Randy. Ya ke? Macam itulah. So Randy daripada ceras tu baliklah Beranang. Ceras Beranang berapa minit dia punya 40 minit 40 minit macam tu. 40 minit juga 40 minit macam tu. Beranang dia sahabat berenang. Semenyih. Semenyih. Nama tempatku Beranang. Ya Beranang pernah dengar. tapi dekat dengan Tesco Semenyih dah silap. Semenyih.
Cantik kampung. Okay, teruskan. Lepas tu Randy on the way. Malam yang Randy, malam Khamis tu Khamis bang Kalau Jumaat tu Jumaat. Okay, yang hari Khamis tu malam Khamis Jumaat. Khamis Jumaat tu Randy macam apa, teringat kat dia je. Teringat kat dia lah. Esok tu yang mak call tu. Lepas tu tiba-tiba rumah kita orang tak ada daun, tak ada pokok semua tau bang. Tak ada pokok, tak ada pokok bunga semua. Tiba-tiba dekat atas lantai Randy ada daun kering. Malam tu lah, malam yang Khamis tu. Takkan you guys duduk rumah kondo? Masalahnya rumah kondo kan tak ada rumah kondo. So kan. tiba-tiba ada daun kering. Depan Randy ni swimming pool. Tak mungkin lah dia terbang sampai, tak pernah pun. Sepanjang kita hidup tak pernah ada pokok. Ya. So daun kering tu dekat betul-betul dekat balcony tempat Randy jemur baju kan. Dia Randy ambil tu, Randy buang macam tu kan. Randy buang tu yang mak kau tu. Ibu kata, Randy ni dia nak makan tapi tunggu Randy. Oh ya ke? Terus Randy buang kan. Terus dia telefon, dia call terus. Ibu call kan. Randy okey lah baliklah sekejap, tengok dia makan kan. Dan sampai rumah tu Andy dekat depan pintu dia. Andy dia kata tu. Bu, ni dah okey ke? Kenapa dia kenal Andy macam tu kan? Dan tu Andy nama. Tak tahulah. Sekejap ibu sediakan bubur, dia kata. Masa ibu dia sediakan bubur tu, Andy duduk sebelah dia. Andy macam mana Andy? Dia macam tu lah. Mesti macam dia meracau juga Dia ada macam something yang ada dalam diri dia kan. Lepas tu dia macam, lepas tak lama tu dia kata bagi minum. Dia minum pakai straw, tak boleh macam ni. Pakai straw tak minum tu bang, dia rebah kat paha. Betul kat paha Randy. Tu dia meninggal tu. Tubuh dia masa tu memang kurus kering lah. Kurus. Time tu kalau dia pergi mandi ke, pergi buang air besar ke, kita ayah dengan abang dia lah kena angkat dia pergi mandi. Lepas tu tukar pampers dia macam tu lah. Time tu Randy memang betul-betul memang macam kata, inilah kawan aku tau. Yelah, dia meninggal atas ribu kita kan, macam pangkuan kita kan. Macam abang dia pun tak sempat jumpa tau bang. Abang dia pun tak sempat nak tengok dia untuk kali terakhir. Yang sempat jumpa ibu Randy lah. Kita dua je. Randy blur macam tu bang, dengan suara pendek. Lepas tu ibu kata, tu kasut aku dulu. Suara panjang tak elok kan. So masa tu dia kena postmortem jugalah, kesian dia lah. Hantar hospital lah. Sebab dia bawah umur kan. Bawah umur, kalau yang saya tahu, doktor tu kata kalau bawah umur, kalau meninggal dekat rumah kena postmortem. Takut dia keracunan ke apa kan. Macam tu. Dan kena malam Jumaat juga dia kena ni lah, kebumikan. Time tu lah saya first dalam hidup saya. Khamis Jumaat Hari Jumaat tu dia meninggal. Yelah, macam kita orang Islam kan dia menganggap macam kalau kau mati hari Jumaat, dia macam kalau dosa kau diampunkan. Dosa Randy tahu macam tu lah. Dia bukan diampun, dia macam ringan sikit lah. Ringan siksa lah apa kan. Lepas macam tu kan bang, masa dia tu kan first time Randy, kalau macam sebelum ni Randy punya arwah bapa Randy pernah tengok lah, tapi dalam Kristian punya upacara. Ni Islam punya upacara yang kita tengok TV tu kan seram kan. Ini ke first time, tapi first time tengok upacara pengkebumian untuk orang Islam. Ni first time. First time tu datang tau Randy tengok sendiri. Yelah, cara mereka ke bumi, yang diorang tukar nama bin jadi binti jadi bin kan. Macam kalau tak, kalau macam arwah tu lelaki, dia akan jadi binti macam ni. Abang Budi tak tahu. Ke? Aku tak tahu. Dia bang, dia macam tu. Dia macam contohlah binti, dia akan bin tau. Itulah, tak silap ke aku salah. Okay, kemudian so lah, I think benda ni macam menjadi tanda tanya jugalah kan. Siapa-siapa yang terkena macam Randy yang rapat dengan dia, rapat dengan Allahyarham, dah tentu macam tanya, like siapa buat dia, ada orang baik kan. Kadang-kadang silap kat mana
Padahal kita baik dengan semua orang, tapi mungkin orang cemburu dengan kita apa semua. PhD ni perasaan hasrat dengki. Tapi masa dia ni yang ke bumi tu kena buka dia punya ni kan. So dia punya muka seri je. Seri. Tak ada macam kena santau ke kena postmortem, tak ada. Tu seri. Lepas tu senyum lah. Lepas tu mak dia kata kata ustaz tu, siapa yang nak cium dia untuk hari terakhir. Macam mak dia, ibu kata Randy. Dia pegang dia. So Randy cium hantar. Dia tutup. Boom. Kena ni lah kena penjara pula. Kena ni kebumian dia kebumian. Kelakar. Dan tu kelakar gila lah. Masa balik tu yang kita kelakar gila dengan kawan-kawan. Macam takut kan. Sampai Randy driving. Ni bukan takut dia, takut. Biasalah kan kita macam dia macam benda-benda yang mistik tau. Sebab kebumian tu hari malam malam 12 lebih baru kena kubur kan. Sebab kita dibayangi dengan filem-filem paranoid. Tengok movie. Kalau filem seram mesti waktu malam. Lepas tu ada yang melibatkan elemen-elemen kubur apa semua kan. So mesti dah macam keluar. Kita orang balik ikut, kan. Kita balik abang kan. Saya driving, kawan saya 2 orang kat belakang depan, seorang Randy pusing kan. Saya depan. Tak nak tengok. Pula. Bahaya. Nampak lagi tepi tu kan. Betul juga tu. Sebab biasanya kalau kita tengok movie kan, kalau kita paling mesti belakang ada. Betul. Sampai rumah tu kita orang wait tidur sama-sama kat ruang tamu. Orang kata kalau macam tanah daripada kubur tu tak elok. Kena mandi terus. Kita basuh-basuh kena mandi terus. Mandi pun buka pintu bang. Mandi pun buka pintu. Takut dah. Ya Allah, macam itulah pengalaman saya lah bang. So saya berterima kasih jugalah Tuhan dah temukan saya dengan kawan saya ni. So banyak benda yang saya belajar lah. Dari situ saya macam, kalau kita nak pergi rumah orang ke, pergi kedai ke, even pergi kedai pun boleh kena tau bang. Kawan saya kena dulu dekat Kampung Baru. Betul. Dia macam ni tau. Macam kita pergi ke restoran-restoran, tempat makan, dia ada cara dia tau. Macam kita, macam gelas ke ataupun pinggan, kita tengok kalau atas ni sejuk, bawah kalau atas ni panas, bawah ni sejuk, maksud ada benda lah tu. Macam tu lah orang kata. Betul. So macam masa yang kawan ni tu, dia pergi, kita makan Kampung Baru, dia macam cakap tak sedap lah makan sini. Bang, dia suka kena bang. Bahaya. So dari situ Randy, kalau macam dia macam ni tak apalah kan. Kalau macam orang yang macam Randy macam lain je ni, so Randy lagi prefer minum, bawa air dari rumah. Air untuk air je lah untuk minum ke. Macam tu lah. So macam tak order air dekat restoran? Tak, kalau pergi rumah orang yang macam Randy tak kenal, macam abang ni okey lah kan. Macam Randy takut sikit lah macam. Betul. Takut lah bang, lagi makanan. Sebab kata ustaz tu yang kena tu santau kuku. Dia banyak santau Dia kata kuku ni macam dia macam ni lah, cik macam tu. Takutlah saya fikir. Tinggal balik takut. Artis ni yang kena santau banyak. Banyak. Yang terbaru Nuha Bahrin ni. Kenal Nuha Bahrin? Nuha Bahrin ni yang viral pula. Yang viral hari tu kan, nyanyi teruk dekat TV3. So Nuha Bahrin tu dia kena macam mana? Macam biasalah, tengok dalam, baca je lah kan, baca dalam portal M-Star, tak ingat. Dia keluar paku darah macam tu, muntah. Tu lagi teruk kan. Tapi masa yang kawan saya masih dari lupa ingatan tu kan, saya baca dah juga buku-buku Islam ni kan. 100 hari, tanda-tanda 100 hari sebelum meninggal. Apa yang ditunjuk semua ada. Semua ada. Telinga layu, ni layu, semualah dia baca. Patutlah. Lepas dia meninggal tu boleh kata patutlah. Telinga layu, ni kan layu kan. Semua ni layu semua. 100 hari dia macam 3 bulan tu. 100 hari sebelum meninggal. Ada.
Dia baca. Randy suka badan dia macam Randy suka explore. You suka explore. Randy pun tak macam taklah kekok kan nanti. Ada satu lagi macam kaki. Macam kaki kan. Kaki kalau kita tidur. Ni kaki kita kan. Kaki kita kan macam ni. Macam ni kan. Kalau ibu jari kita layu macam tu, tanda. Tu yang tu nak dekat tau. Tengok je. Dia macam lembik kan. Biasanya ibu jari kita macam ni kan. Kalau kita tapi Randy kan tak suka tau fikir macam tu bang. Randy jenis yang macam tu, akan berfikir je. Tak boleh. You selalu berfikir. You jenis orang yang macam terlalu overthinking. Dia tak overthinking yang teruk sangat. Yang macam risau, anxiety. Macam nanti aku ni mesti mati. Macam tu lah. Macam tu, takut. Randy pernah mengalami depression dalam hidup? Pernah depression. Tapi Randy pun depression tu Randy jenis yang boleh, tak tahulah, boleh atasi lah. Randy tak tahu mana dapat kekuatan. Cuma Randy, masa Randy penempat tu, kalau orang gila dah bang. Yelah kan, semua zero abang bayangkan saya pusing bangunan Sungai Wang tu, pusing tempat yang sama, pusing tempat yang sama. Tapi Randy dengan beg lah. Dengan beg, bawa beg lah, beg baju je. Kadang-kadang dia fikir macam mana aku boleh tahan lah. Bayangkan lah kan, macam orang lain yang macam bertahun-tahun homeless. Randy kata macam mana Randy boleh tahan dalam sehari tu, tak tidur dan tak makan. Macam tu kan, macam fikir lah, kesian orang ni, macam tu lah. So macam kalau pasal depression depression tu tahap yang Randy depression lepas yang kawan meninggal. Kemurungan sikit lah, macam yelah, kita rasa kehilangan. Betul. Macam kenapa dia meninggal, macam tu lah. Dia masih muda kot, 20. Dan kita rasa macam bayang dia masih ada lagi sebelah kita. Ada sekali tu bulan puasa, Randy tidur. Lepas tu Randy letak ayat kursi yang 4 segi, yang kecil kan, dekat atas atas tilam, atas tilam punya bingkai. Randy tidur. Lepas tu yang tu last Randy jumpa dia lah dekat mimpi. Dia datang, dia peluk, tapi dia tak cakap pun, dia peluk. Dan lepas tu dia hilang. Masa Randy terjaga tu, Randy punya position tu kan macam tengah peluk dia. Sumpah bang, tak tipu. Bulan puasa tau. Bulan puasa. Dia meninggal 17 bulan 4. Kita puasa time tu bulan 5 ke bulan 5 macam tu. So masa bulan puasa tu dia datang lah, dia pergi mimpi Randy. Sampai sekarang lah tak ada dah. Itulah skot dia ni. Randy, lepas single pertama tadi, kira boom lah. Awak menghasilkan boleh satu lagi. Awak menghasilkan satu lagi single yang berpulang tu. Macam mana boleh timbul idea? Yang tu daripada ni lah, daripada Randy buat daripada untuk kawan Randy ni. Sebab berpulang ni ayat daripada perkataan daripada Indonesia. Berpulang maksudnya kembali ke rahmatullah. Berpulang. Lagi Randy. Tapi kenapa awak tak menyanyi sendiri, kena ambil Arjali? Sebab masa tu kan kenapa gelak? Sebab masa tu kan macam tengah in duet-duet ni. Trend duet-duet. Time tu yang trendingnya duet lah trending tu. So Randy macam okey lah, aku nak buat lagi. Ini tahun berapa after? Tahun lepas rasanya. Tahun lepas kan? Kenapa tak pernah dengar Tapi kan bang, lagu dia sedap gila tau. Nanti sekejap lagi kita pasang. Lepas tu kan ada dalam Spotify. Ada Spotify, ada tajuk Berpulang lah. Berpulang. Dekat ni pun ada. Alah, beli je lah bang dekat ni Apple tu. Berpulang. Apa. Tapi itulah lagu tu Randy memang inspirasi untuk arwah lah. Sebab lagu tu berpulang. So memang tak pulang-pulang kan lagu tu. Tak pulang hasil. Ada apa? Macam mana boleh timbul idea macam, yelah, rasanya time masa Randy buat lagu tu pun bulan puasa. Kau asyik bulan puasa je. Tu Arjali. First Arjali. Boleh minum ke bang? Tahun lepas ni. Cerita sedikit lah mesej yang ingin disampaikan. Baik-baik nyanyi sikit lah,
Try nyanyi. Cerita kamu dan aku tidak selalunya indah, namun cintaku padamu kekal sampai selamanya. Suatu saat engkau pergi, tiada pesan yang terakhir. Kini sendiri diriku mengingin engkau kembali. Mendengar nanti. Tapi macam tak push dekat stesen radio ke? Masalahnya saya dah tapi ni keluaran distributor daripada Universal Music tau. Oh, Universal. Tapi itulah tak universal juga jadinya. Tak ada rezeki kan? Mungkin rezeki awak tempat lain. Tapi kawan Ipoh Hafiz kata tajuk lagu mainkan peranan penting juga. Berpulang sebab dia macam curse. Dia macam sumpahan. So awak kena letak tajuk-tajuk lagu yang positif. Yang ni beruntung lah. Kalau beruntung macam pulang lah. Masalahnya dia refer kepada lagu kan. Lagu ni macam lagu sedih. You pernah dengar kan lagu arwah Allahyarham Sudirman? Senja pulang ke apa? Ada dengar. Yang itulah tu macam lagu untuk orang yang telah pergi kan. Tapi itulah, masih sampai sekarang orang dengar kan. Sebab tu kata Kak Ipoh Hafiz kata Pelangi Senja. Kan Pelangi Pelangi Petang. Pelangi Petang kan sampai sekarang orang dengar walaupun Pelangi Petang kan. Satu orang kata tajuk lagu tu memainkan peranan. Takut sumpahan. Teringat you cakap Ipoh Hafiz tadi akan datang you nak InsyaAllah akan datang. Sebab Randy pun bersyukur sebab macam lepas satu ni tak menjadi, tiba-tiba kawan Randy ni, adik dia kahwin dengan Ipoh Hafiz. Memang kawan Randy ni memang rapat gila. Nama dia Farisha. Memang rapat gila-gila dengan Farisha ni. So bini Ipoh Hafiz nama apa lah? Farah kan? Farah. Abang ada interview dari tu kan? Ada. Farah apa Farah Roslan. Farah Roslan. So Farah Roslan ni adik kepada Farisha. Farisha tu kawan baik Randy. So dia kebetulan kahwin dengan artis pula, penyanyi Ipoh Hafiz kan. Macam dia punya ni macam best je jalan dia. So senang je. So Randy selalu refer dengan Ipoh lah macam mana kita nak buat lagu, macam mana minta ajar. Dia pun selalu ajar Randy macam mana dalam industri ni apa yang boleh, apa yang tak boleh. Macam tu lah. Itu yang salah satu tu yang tajuk lagu tu. Dia kata kenapa buat lagu berpulang. Memang pulang lah lagu. Tak kembali lagi. So macam tak apalah. Then Randy kata jom kita buat ni kolaborasi duet lah. Bukan duet, idea untuk buat lirik. Randy ada bakat buat lagu dan ada juga lah, lirik ada. Cuma dia tak boleh push bang. Dia macam, so ini adalah kolaborasi dengan Ipoh Hafiz di mana Randy akan bergabung dengan Ipoh Hafiz untuk menghasilkan lagu lah. Selama ni Randy buat sendiri. Sendiri buat. So Ipoh Hafiz tengok lirik tu, Ipoh Hafiz tambah. So Ipoh Hafiz yang buat arrangement semua. Dia kata sebenarnya nak buat bulan lepas, tapi dia busy untuk Aisyah punya yang Bidadari Syugamu, AJL kan. Ya. So dia kata lepas AJL baru ni lah. Dan dari hari tu dia kata bulan puasa masuk record lah, InsyaAllah. Masa lepas raya kot. Dah ada tajuk apa? Tajuknya tak boleh lagi tahu lah. Nanti faham, marah pula. Faham. Tapi lagu tu best. Best sangat. Abang Dia berkenaan dengan apa? Ni berkenaan cinta. Tak ada pulang dah. Ni memang cinta. I love you, you love me. Macam tu. Okay, kita dah 1 jam lebih dah. Okay, cukup. Okey, kita ada beberapa soalan cepu mas lah untuk Randy. Okey. Kita panggil soalan 10 minit. 10 minit je soalan ni. Tak ramai tanya.
Okay, jap. Lama juga bebel ni. Okay. Okay. Oh, kita nak sentuh sikit lah pasal putus tunang tadi. Bila bertunangnya? Yang tu masa Randy dekat Limbang lagi, sebelum Randy kerja dekat Putrajaya. Masa tu masih lagi orang kampung di sana, remaja yang belum bekerja. So Randy Randy bertunang dengan dia. Rasanya dalam setahun jugalah. Then time tu masa Randy belum bekerja tu, mungkin ni macam cinta terhalang lah, sebab Randy tak kerja kan. Dalam masa sama dia kahwin dengan Randy punya cousin, saudara Randy sendiri. End up dia kahwin dengan tapi masa dia bertunang dengan kawan Randy punya cousin tu, kebetulan time tu Randy dah dapat tawaran kerja dekat Putrajaya. So Randy macam okay lah. Tak kisah apa. Randy jenis yang senang move on agak macam senang move on juga. Memang macam hari ni macam sedih, dan beberapa jam, ambil satu hari dah. Satu hari lah. Okay dah. Teringat macam Nabila Razali hari tu kan, dia down sebab AJL kan. Dia tak boleh perform elok lah sangat lah, dan kena kecam, dan ada artis yang kecam dia masa dekat AJL kan. So dia pun dia cakap dia ambil satu hari je sedih, nangis. Esoknya okey dah. Elok lah bang, lama-lama sedih. Lagi tapi orang masih still bercakap pasal dia dalam seminggu lebih. Seminggu lebih, I think 2 minggu macam tu. Maksud dia popular. Kan. Tapi suara dia sedap tau sebenarnya. Suka dengan tone suara dia. Sebab hari tu abang pun macam expect tinggi lah, sebab dia kata 3 bulan so, macam dia berburu dengan Datuk Syafinas, belajar vokal apa semua. End up macam, and then selepas dia perform tu kecewa kan. Kan ada dia keluarkan satu video masa dia rehearsal. Actually rehearsal tu better kan? Cantik masa tu dia yang perform, kita orang janganlah kecil. Dah nampak tau, dah nampak reaksi dia macam risau, macam nervous tu macam boleh, dia nervous sangat tu. Boleh kawal nervous dia kot. Actually kan, kalau nak fikir balik, AJL hari tu tak ada penonton tau kan? Dan kalau lah betul-betul ada penonton yang dalam, biasa kan AJL lagi nervous, dia akan buat dekat arena Bukan arena All-Star dekat Genting. Ni dekat ni Bukit Jalil. Yang besar. Stadium Arena panggil. Arena Stadium Arena. Macam tu lah, dekat Bukit Jalil. Lagi gempak macam kalau lah ramai penonton kan. Mungkin ni semuanya tak ada penonton dekat tu. Masa menyanyi tu dia banyak fikir tau bang. Nanti kucel ni, apa orang cakap ni. So dia macam terganggu. Tak boleh, dia kena fokus. Okay, nak bagi Razali. Okay, kita pergi ke soalan Cepu Mas. Okay, kalau ada girlfriend lah kan, ciri yang macam mana yang Randy inginkan? Kalau ada girlfriend, satu je Randy nak. Dia boleh guide Randy, sebab Randy ni jenis yang boros. Dapat 10 habis. Lepas tu Randy jenis yang apa orang cakap tu, dia tak ada gel, tapi dia gel macam tu lah. Dia macam keras kepala sikit, bungsu kan. Kalau untuk dari segi look ke apa ke, tak apalah. Yang penting sedap mata memandang. Suka kekasih yang pandai masak atau yang cari wang? Cari wang lah. Saya nak jadi realistik sikit. Betul. Siapa teman selebriti yang close ataupun rapat dengan saya? Randy? Setakat ni Ipoh Hafiz. Ipoh Hafiz. Ada juga lah Izzuan Ibn sampai arwah dah. Namakan 3 barang yang branded, yang mahal lah, yang pernah Randy beli. Perlu ke? 3. Prada, bag ke apa? Bengal Hermes. Bengal Hermes tu berapa? Dalam 2 lebih. 2,000 mahal. Ada 3 kat rumah dah. Apa dulu tu susah bang. So time ni suka reward Bengal macam tu Hermes, tapi Hermes mahal tu. Kena gumpul Pernah itu kan beli LV Beli LV. Lepas tu
mana pergi kan? Asalnya 800 ke 900 LV kan. Gelang kecil je. Kecil tapi je macam senang hilang. Sebab dia magnet tau. Yang tekat yang ulang-ulang lah, pakai show ulang-ulang. Tapi ada 3 lagi. Apa lagi? Satu lagi tadi bag Prada ada tu, yang apa nama bang, yang ni Sling. lepas tu ni dah suai jeans lah, Burberry. Okay. Riaknya muka aku. Terkenal tapi banyak wang, atau mahu terkenal tapi banyak haters? Which one you want? Of course lah saya nak terkenal tapi banyak wang. Yelah. Okay, bintang RTM ke Akademi Fantasia? Ada cerita bang itu. Apa dia? Masa audition tu, Randy dengan Bob bertukar. Ni AF ke Bob AF? No, I mean AF ke bintang RTM? Dua-dua. Dua-dua. Okay, macam Bob pun masuk juga bintang RTM. Bob, kau pergi audition mana hari ni? Time tu kan audition kan macam Sabtu Ahad. Jumaat Sabtu Ahad kan sama. Bintang RTM dengan ni ada audition tempat-tempat lain. So Randy kata, hari ni aku pergi audition bintang RTM tau. Tak apa, aku pergi AF kata Bob macam tu. Esok kau pergi AF pula. Pada tahun yang sama, Bob dapat AF, Randy dapat bintang RTM. Tak apalah. So bintang RTM kena datang KL lah. Tak ada KL. Dan Randy belajar kat Kuching. So yang kapal terbang tu macam bas dah. Setiap dia live setiap hari lah. Setiap minggu dah. Setiap minggu dah. Zaman tu zaman macam ada 4 minggu. Kalau kau masuk minggu ni final lah. So Randy berjaya untuk semua ni. So macam terus ke final. Setiap Selasa tu mesti fly. Ahad dia balik Kuching. Semua tambang dibiayai oleh RTM. Kerajaan RTM. Hotel Citytel ya. Citytel yang mana? Bay Valley. Bawah je kan. Nak beli apa? Nak tengok wayang kan. Time tu 2004 tu zaman kegembiraan. Zaman best lah. Balik Limbang, balik kampung ni, siap buat showcase lagi. Dewan Serbaguna. Yelah, wakil tu. Yelah, Wakil daerah. Zaman tu kan zaman radio TV AF lagi. Memang macam AF lagi kan. AF lagi lah. Diorang buat lagi kuat dia punya nama. Zaman dulu menyanyi satu kali 800. Banyaknya. Banyak kan. Kira banyak lah tu 800. Dekat mana? Dekat Sarawak lah. Sarawak. Tapi show sakan lah. Back to back lah show. Setahun kontrak dengan RTM. Lagi bang. Okay, artis mana yang dulu-dulu lah, mungkin sekarang kita tak buat lagi kan, macam kita pernah cium gambar dia? Macam dulu-dulu kan, budak-budak dulu sekolah rendah kan, cium gambar. Cium gambar, sampai cium gambar. Pernah tak? Tak pernah. Okay. Benda apa yang Randy rasa sampai sekarang tak tercapai lagi? Apa yang Randy ni seorang yang bercita-cita tinggi. Randy memang suka menyanyi. So Randy nak jadi penyanyi yang terkenal. Bukan sebab kita nak terkenal. Randy nak macam bila kita terkenal, kita akan banyak job. Bila kita banyak job, kita banyak duit. So kita boleh bantu keluarga kita. Itulah impian Randy. So macam okay lah, Randy tengah berusaha lah sekarang. Fighting. Okay, 3 lagu yang sekarang ini Randy suka nyanyi. Maaf, andai kau terluka. Peluang kedua. Okay. Gila. Suka lagu tu Mula-mula tak suka. Tahu tak kalau lagu tu kan kalau dengar dekat kereta kan, terus skip. Sorry kakak kan. Mula-mula kakak gila. Mula-mula tak suka, tapi masa minggu lepas kawan Randy bawa live lagu tu, tiba-tiba tersuka. Macam sedap pula lagu ni, arrangement dia lah. Macam tu lah. Lepas tu nak rap pun susah lah. Tak pandai lah rap. Okay, yang ketiga pula lagu saya sendirilah, Kata Hatiku. Randy, 3 ikon ataupun selebriti yang paling cantik dekat Malaysia, Randy rasa siapa? Randy suka ikut ranking Tempat yang ketiga Fazura. Keempat yang kedua siapa nama ni? Apa nama bang? Misha Omar. Misha Omar cantik lah bang, live.
Kalau abang tengok masa tu, tengok Kak Mish dekat PV, cantik gila dia kan. Lagi cantik dekat luar daripada dalam. Cantik gila dia dalam TV lah. Yang pertama of course Datuk Seri Siti Nurhaliza. Minat dia bang, minat sangat-sangat bang. Saya kalau boleh jumpa dia, tapi tak sempat. Macam nyanyi lagu Siti satu. Lagu apa lah? Ni lagu lama lah, lagu lama. Jiwaku merawan perasaan saat ku kehilangan. Lagu Ipoh. Tiga nama selebriti yang Randy nak sangat berkolaborasi ataupun nak berduet dengan dia. Ikut ranking jugalah. Yang ketiga, saya nak berduet dengan Dayang Nur Faiza. Sorry, sedap gila kan. Sekarang ni kan, kalau kita perhatikan Dayang dia bagus tau. Dia bijak asal. Sebab dia melahirkan satu album etnik, which is semua lagu-lagu dia yang best. Dan dia guna untuk buat show. Actually kan, show lagu-lagu dia tu memang kalau tu fikir balik, untuk korporat, untuk kerajaan, untuk ni kalau golongan istana pun suka. Kalau istana senggol kan, suka lagu-lagu macam tu kan. Then lagu kahwin, lagu kahwin akan nyanyi lagu-lagu macam tu. Dia memang pandai. Actually suara dia best lah untuk lagu-lagu etnik. Actually dia patut buat lama dah kan. Malaysia kita sebenarnya kaya dengan lagu-lagu irama Malaysia, cuma tak ada orang yang nak push. Betul. Dan actually kalau boleh kan, for me lah, lepas ni Dayang Nur Faizah jangan bertangguh-tangguh lagi buat untuk sesi yang kedua, edisi album yang kedua. Ni dah ramai dah penyanyi pop kan, so buat macam tu. Sorry. Betul. Okey, yang kedua. Belum habis lagi. Yang kedua Kak Mish. Kak Mish Umar. Sedap suara dia. Yang last, yang ke pertama biasalah Datuk Siti. Peminat Tok T, Siti Zoners. Okey. Hari tu Tok T ni I think bukan dia nak mengamuk sangat, dia macam nak menegur. Ada kes tu sebab apa? Dia nak menegur sebab ada orang luar menyamar jadi Siti Zoner. Lepas tu dan orang tu dia macam mengambil kesempatan lah. Dia buat business macam racun macam-macam lah. Yang tu tak masuk lagi yang macam menggunakan nama Tok T untuk tujuan-tujuan lain kan. Racun apa bang? Macam kadang-kadang dia masuk Citizoners kononnya nak yelah pandai-pandai dia. Tapi dia memang ahli Citizoners? Tak, bukan. Bukan lah. Tapi dia menyamar. So Tok T pun tegur sebab ada golongan yang sekarang ini nak menjatuhkan nama Tok T. Kenapa? Well, orang popular sangat ni memang akan ramai yang dengki. Dan yang dengki tu pun dalam kawasan tu juga industri sendiri kan? Ya, tak pastilah kan. Takutlah kita. Okay, Randy ada TikTok Ada? Okay, 3 TikTokers yang paling kelakar dekat Malaysia. Siapa yang okey lah, macam TikToker yang selalu Randy tengok. Ni siapa nama yang perempuan tu, kakak tu? Alah, lupa nama dia. Kakak mana? Dia suka buat lawak. Alah, lupa nama kakak tu, lawak panjang. Lupa lah bang nama dia. Tak apalah, TikTokers ni. Okey, 3 gadget yang wajib ada. Handphone. Lagi? Earpod. Dengan gadget bang Kalau pack gadget kan bukan kan? Gadget bukan. Gadget ni macam alat elektronik Handphone, AirPod dengan vape. Oh, okey. Okey, 3 tabiat yang susah Randy nak tinggal. Tabiat buruk tabiat 3. Randy jenis yang cepat kesihan dengan orang. Nombor 2, Randy jenis yang makan kena kira kalori dulu. So macam mana nak kira tu Macam okey, macam kata nasi. Baru kurus tau ni bang. Hari tu PKP. Sebab PKP kan, tak bergerak. 86. So tak makan nasi dalam sebulan tu Randy memang kau tak makan karbo, nasi ke, tapi makan yang apa, bread gardenia tu makan yang wholemeal. Apa wholemeal ya. Telur tu best friend dah, telur wholemeal, buah-buahan. So dah kurus sekarang ni?
Sekarang 73. Nak buang perut je lah, perut je. So Randy jenis sekarang ni bila dia makan kan macam you penyanyi kan, macam nak kena jaga image juga tak boleh juga gemuk-gemuk. Saya kat TV kita besar, membesar. Betul. Kira kalori satu. Lepas tu Randy seorang perokok yang tega. Perokok Muka macam baik kan? Tak nampak. tak nampak. Biasanya orang kurang merokok dia akan bibir dia warna gelap Gelap. Okey, seterusnya. Tapi saya tak minum alkohol ya. Saya dah bersih. Dah bersih Lama dah bang. Saya dah stop 6 tahun 5 tahun lepas. Randy, maaf tanya, ada tak macam kawan-kawan Randy yang rapat dengan Randy, macam dia mengajak Randy peluk Islam ke apa? Ramai. Randy ada fan club ni. Fan club Randy bagus tau bang. Diorang peminat-peminat. Diorang memang selalu buat event. Kalau abang tengok dekat IG Randy, Randy setiap bulan puasa akan buat kita ada pilihan satu rumah ni, rumah titian kasih, rumah anak yatim. Kita memang akan buat event kat situ. Kita akan gumpul dana, gumpul derma kat semua orang, and then kita akan buat event untuk bulan puasa. So macam adalah cakap, Randy bila kau nak peluk ni, boleh, tapi masalahnya kita kena ada apa, macam tak ada siapa-siapa nak paksa, biar rela hati. Randy tak suka kena paksa. Randy suka dan betul-betul lah, tak nak lah macam berbolak-balik. Ada Wahyu ke apa? Wahyu ni macam hidayah dia kata kena ada hidayah dulu. So sebab kalau kita masuk Islam ni, kita macam ibarat kain putih. Macam tu. So macam tak apalah. Sebenarnya kan, kalau tengok muka you kan, I mati-mati ingat you Melayu. Ya, ramai orang kalau dia Assalamualaikum, saya kan, saya kalau you tak colour rambut, I think I ingat totally Melayu. Yes. Dulu Randy kalau pergi rumah kawan kan, Assalamualaikum. Randy, kau jangan, nanti orang salam tu dosa tau dia tu. Kalau abang malas balik kan, kita bukan Muslim. So macam abang yang berdosa. Ya ke? Dia pun tahu. Ya ke? Tak boleh ke? Macam tu. Assalam je. Dan nama you Falik kat belakang tu. Yang mula-mula masa Randy nak pilih lagu komersial ni, Randy pilih lagu nama Farel Muslim. Farel Muslim. Macam Muslim nanti orang tak ingat aku Muslim lah. So tak apalah, kita buat Randy Falik. Sedap nama tu, Randy Falik. Okay. Macam-macam kan. Okay Randy, ceritakan bila Randy akan datang, 10 tahun akan datang, apa jadi dengan macam Randy? Okay, mungkin selepas 10 tahun mungkin Randy dah buat konsert. Taklah besar, mungkin mini konsert ke. Lepas tu mungkin Randy dah ada banyak lagu yang hits. Orang dah kenal Randy dekat Indonesia, dekat Singapura. Amin kan bang? Amin. Itulah Randy, memang Randy, impian dia satu je, Randy nak berjaya dalam bidang ni je, tak ada yang lain. Tak ada nak popular sebab apa ke, sebab kita nak ni untuk cari makan. Betul. Randy, I think you struggle jugalah nak menjadikan punya produk, and then apa yang penting orang dikenali. Apa-apa pun orang kena kenal kita dulu. Kadang-kadang you buat lagu tapi orang tak kenal. Orang kenal suara tapi tak kenal siapa penyanyi dia. Ada juga. So apa yang membuatkan you sampai sekarang macam nak juga macam susah tak nak orang kata, sebab kita di Malaysia bukan Indonesia. Indonesia ramai orang, so boleh bagi ke sini sikit. Bila kita Malaysia kadang-kadang kalau kita tengok Randy, dia macam kita ni tertumpu dengan orang yang sama. Betul. Kalau pelawak kan, pelawak asyik-asyik muka sama je. Penyampai radio muka pun sama, penyanyi pun sama, pelakon sama. And then macam sometimes macam pelakon-pelakon ni kan, dia orang tak bagi dekat muka-muka baru. Kadang-kadang nak muka baru pun orang akan komplain. Orang akan komplain yang macam kau pilih influencer, lepas tu buat hal pula kan. So macam Randy, apa yang Randy nak jawab bila macam you struggle bertahun-tahun untuk jadi penyanyi, tapi sampai sekarang macam belum ada rezeki? Bagi Randy macam ni teruskan. Okay, Randy punya ni macam ni rezeki lah. Rezeki kalau apa orang kata tu,
usaha tidak menipu pada kejayaan. So Randy sekarang usaha je lah. Jangan fikir umur berapa, sekarang umur kau berapa, takut ni takut. Jangan fikir. Umur berapa sekarang? Abang Tika berapa? 36, 32. Pandai. 36 Serius lah? Randy 1984. 36. So macam betul lah Randy, kadang-kadang betul lah nak cakap yang macam usaha je sekarang ni, kalau tak dapat jalan ni, cuba jalan lain. Macam ni orang cakap kau ni cuba dirilah, buat je, langgar. Betul. Dan satu lagi kan, dia macam nasib ni, kita macam kita tak tahu nasib kita akan datang. Kalau tidak hari ni, mungkin kita akan berjaya besok lusa. So redah je. Sebab itu impian you kan. Betul. Kawan Andy ni selalu terang juga. Dia nak jadi penyanyi, cuma dia dah buat lagu dia tak berjaya, lepas tu dia macam give up. So Andy kata kau buat je. Kalau orang tak kenal kau buat orang terkenalkan kau. Macam itulah. Kita kena, orang baru macam kita ni kena tebal muka lah. Satu lagi Randy, dia sejauh mana you bila nak popular, tapi dengan jalan singkat, which is you buat kontroversi, adakah you akan pilih jalan singkat itu, macam kita nak popular dengan buat bikin kontroversi yang panas? Saya Randy jenis yang realistik. Kalau macam kontroversi tu tidak mencemarkan nama keluarga, okey, nama saya seorang tak apalah. Okey je, Randy okey je. Sebab kita, kalau tu jalan kita boleh, tu je jalan untuk popular, orang kenal, just go on je lah. Tapi jangan sampai macam dia macam mencala nama baik family ke, macam tu janganlah. Wow, sejam setengah dah. Okay, 2-3 last yang soalan yang nak tanya. Macam Randy kan, ada tak bakat-bakat lain selain daripada menyanyi yang you boleh explore? Berlakon, mengacara, melukis? Mengacara ya kot rasanya. Mengacara rasanya boleh kot. Boleh lah sikit-sikit cakap-cakap pengacara. Menyanyi, melukis tak. Rasanya badminton kot rasanya. Tu je lah kat. Bakat dia kan badminton. Berkebolehan, mahir. Okay. Inspirasi dalam hidup. Inspirasi contoh siapa orang-orang yang you nak sangat macam dia, you tengok dia sukses and then you nak contoh cara dia. Randy ada reference Randy untuk kejayaan sebagai seorang penyanyi. Hel Husaini. Oh ya. Sebab dia macam dia sangat bagus tau. Walaupun ramai orang kecam dia ke apa, tapi tak ramai. I think dulu-dululah orang cakap dia tak boleh buat live, tak boleh menyanyi live. Lepas tu dia macam pakai spek tu, attitude sombong, macam tu kan. Bagi Randy tu dia punya image. So kita tak payah nak macam dia tak adalah sombong tau. Dengan kita orang tahu macam dengan Abang Budi, kadang-kadang hari tu Abang Budi silap posting tau dekat IG tau. Dia yang call. Oh ya. Abang silap post. Bukan post gambar bogel lah. Tak ada. Gambar post video tu kan kita screenshot kan, kita screen recording kan, tapi bunyi suara lain. Maksudnya kan nasib baik dia okay. Tapi tak adalah macam memalukan pun. Tapi dia bagus. Hello Saini. Kadang-kadang kita pula sebab tak simpan nombor dia ada nombor kita tak ada nombor dia. Pasal ni siapa ni? Hil ni. Hil, abang post apa dekat, tengok balik kan, silap kan. Delete balik. Tapi dia bodoh je. Lepas tu kan cakap Hil kat mana ni? Kat studio. Dia hidup dia kat studio. Hari tu borak santai habis sini borak sini habis sini dengan dia pernah berkolaborasi. Nama grup tu MFMF. Yang 3 orang tu. Yang 3 orang tu. Yang 3 orang tu. Dia selalu collab dengan Hil. Kan? Macam Hil call dia orang lah, boleh tak tolong aku buat lagu untuk Nabila lah, macam dan dia juga buat banyak juga lagu Lara, Hil, Naim dengan Hakim. Bruce Lee. Lagu tu power gila. I think macam
Kalau push code JL gempak gila. Gempak gila, sedap. Ya. Itulah Hale bagus dari segi dia buat lagu. Randy reference bagi dia lah. Betul. Passion. Actually Randy, kalau kita imbas balik perjalanan seni dia, Hale, dia susah gila dulu. Berapa kali tukar nama tau. Dan dia memang tak lelak. Dia macam tak ada aura dulu. Orang tak pandang dia. Orang tak pandang dia. Dia cuba kan. Dulu dengan dia asal dengan mentor. Dia dengan Errol mentor. Hazel his ke apa kan. Hairul pernah datang sini. Hairul awal-awal dulu memang macam tak ada aura. Dia tak ada aura, tak ada karisma semua. Betul. Lepas dia lagu Pasti dia mandi bunga. Rasanya aku kena bagi bunga ni. Tapi dia kebabum lepas lagu yang First kan, first single kan. Dia collab dengan Ezra Kong. Memang gempak gila. Ada baca juga lah. Dia single, lepas tu single semua meletup. Artis papan atas. Grade A. Kan? Kalau Indonesia papan atas. Papan atas. Randy selalu tengok podcast daripada Indonesia selalu. Siapa yang selalu Randy tengok? Deddy Corbuzier. Dia tu juta-juta dia video dia selalu trending dekat Indonesia. Randy suka dia masa dia dengan siapa designer tu? Dengan Igun. Kelakar gila. Dia actually kan soalan-soalan dia pedas juga kan. Pedas. Lepas tu yang penting apa sleeveless tunjuk body dia tu. Dia macam The Rock kan. Dia suka Nikita Mirzani pun suka juga. Siapa? Nikita. Nikita. Dewi Persik suka dia. Cantik. Tapi semua penyanyi-penyanyi, artis-artis Indonesia semua nak pergi ke podcast. Tengok kita kan. Mana ada? Tak ada. Semua tapi adalah dia orang punya vlog dekat YouTube apa semua. Tapi nak buat podcast macam ni tak ada. Sebab orang kita tak suka mendengar. Randy cakap macam mana? Apa pendapat Randy tentang orang kita tentang podcast? Orang kita ni kalau topik tu best, lepas tu kalau orang tu dikenal dia dengar kot. Rasanya dia dengar ni. Abang positif. Okey kan? Okey. Kalau kita nak reveal berapa orang penonton-penonton yang setakat hari ni kita dah post 10 podcast. 10 podcast. Okey, dalam banyak-banyak yang paling laris, yang paling banyak tontonan bersama dengan Cekidot channel 3 orang tu. Yang YouTuber 3 orang tu. YouTuber tu. Lepas tu ada seorang YouTuber juga Zaf Vlog. Dia review filem. Yang tu yang kedua. Yang lain macam 500, 400. Nanti kita push yang video ni bersama dengan Randy Falik. Berapakah penonton yang 50 orang. Okey, baik. Okay. Yang penting saya dah jumpa dengan Abang Budi. Yalah, itulah macam fikir balik. Macam Randy ni pernah borak-borak tapi kat mana ni? Rupanya borak bukan, I think dekat you jemput dekat masa sebab ramai sangat abang artis. Tahu masa kita nak cari press tu untuk first single kita buat launching dekat Dapur Sarawak. Jalan Batang Pahang. Yang pelakon punya Dapur Sarawak tu siapa ya? Dia orang Sarawak lah. Dia Sarawak, dia pelakon. Popular juga dia pelakon tu. Lepas tu kita orang hantar semua tempat. Tapi ada orang datang kan. Area Metro. Ramai bang. Area Metro. Walaupun nama saya Randy Falik tak kenal. Area Metro datang. Ramai. Ada Kak Hus. Ramai abang yang datang. Sorry tau, sibuk dan abang bagi tahu itu abang sibuk. Budi Channel ni seorang dia one man show. Semua benda dia nak cuba dan yang penting kan dia one man show. Lepas tu dia nak buat macam-macam benda dia nak buat. Dia nak buat podcast, dia nak buat vlog, dia nak buat blog ada lagi. Portal tu ada lagi sampai sekarang 12 tahun. Macam struggle gila nak buat kan. Saya kan tengok abang selalu pergi interview artis kan. So macam aku one day mesti kena interview dia ni, mesti kena tu dapat masuk podcast. Sebab actually kan podcast lagi best sebab panjang kan. Kita borak-borak. Kalau interview kat event 5 minit 6 minit macam 10 minit macam tu. Kadang-kadang dia tempoh ke depan. Satu masalah lagi, wartawan dia interview kita tapi
Tapi yang keluar cerita apa? Cerita yang sensasi. Okay, misal katalah Randy buka restoran, tapi at the same time yang menjadi highlight utama, Randy tipu orang ke apa kan? Yang di highlight tipu orang tau, bukan pembukaan. Dia memang macam tu. Masa yang pasal yang kena buang kerja semua tu, Randy salah cakap. Dia kata, kak jangan keluarkan tu esok keluar. Betul. Dia cari benda yang panas. Bangkit selepas merempat. Aku macam tak apalah sebab realiti dan benda tu menjadikan you lebih matang. Actually banyak mengajar you erti hidup. Macam nanti dah popular macam Anwar Zain, so macam apalah kongsi-kongsi cerita. Cakap pasal Anwar Zain, kita jemput dia tau. Kita jumpa sepatutnya semalam bersama dengan Anwar Zain. Tapi pengurus dia kata Anwar Zain tak tengah cari masa kan. Harap dia sudi datang lah. Sekarang dia tengah promosi lagu baru dia. Sendiri sebab dia sendiri lagi kan. Tapi lagu tu macam catchy dan pop. Macam kita boleh goyang-goyang sikit. Habis lagi goyang-goyang sikit. Anwar Zain, I think suara dia maintain lagi. Cuma yalah, bila dah stamina kurang, meningkat. Betul, meningkat stamina kurang. Sebab dia semakin meningkat usia kan. Kita kalau penyanyi ni bang, kalau semakin meningkat usia, kita punya range vokal tu dah macam turun. Turun. Dia tak. Kalau abang perasan macam Zen, Tok T dah turun sikit dah. Kalau abang perasan Tok T, Tok T lagi gap besar kan. Jadi macam besar suara dia. Lepas tu key yang dulu tak sampai dah, dia kena turun key. Zen pun sama, Ram yang tinggi juga. Abang Budi ada pergi kenduri kahwin, majlis resepsi Ernie dengan Syamil. Lepas tu ada Tok T nyanyi Aku Cinta Padamu tu kan. Sampai sekarang tengok, actually video gegar abang yang ambil lah. Lepas tu gegar dan macam oh my god, viral tu. Lepas tu dia boleh trending nombor 1, nombor 2 dia tak boleh pergi sekarang nombor yang tu abang ke yang sekarang nombor 5 abang yang tangkapkan video tu. View dia 300 lebih. Abang suara Tok T jarang. Tok T actually jarang lagu Tok T akan trending jarang. Abang dengar abang selalu pergi konsert Tok T kan. Suara dia memang best ke live? Memang best. Live memang best. Dia dekat negara Malaysia ni tak ada orang penyanyi yang macam dia. Tak ada penyanyi yang akan lawan semacam dia. Tapi dulu banyak dia kena. Abang kenal dia dulu daripada dia sebelum popular 1996 ataupun abang pernah pergi ke London. Ingat tak dia buat konsert abang pergi. Yang tu first abang interview dia lah. And then abang pernah pergi Korea dengan Tok T. Simplicity tu, semata-mata nak tengok dia punya kilang produk Simplicity. Sebab masa tu viral pasal produk dia tidak halal. So dia nak panggil semua media. Tak adalah semua media yang rapat dengan dia terpilih, pergi ke Korea tengok prosedur macam mana nak buat produk, macam mana produk tu dibuat. Tapi best lah boleh jalan-jalan dengan Tok T. Ingat lagi masa tu kita orang gosip-gosip pasal pada hari kejadian, pada hari kita orang dalam bas tu berita pasal I think Yuna Anwar Zain. Bukan Yuna dia bagi balik piala anugerah apa. Ya. Yang tu lah masa tu kita tengok kadang-kadang AIM kot. Ya. Dulu lama lah kan, 2000 berapa. Banyak sebenarnya pengalaman dengan artis. Dengan Tok T. Ada tak yang abang dapat pengalaman artis ni macam dah dulu dengan abang okey je, lepas dia popular tu dia macam kerek. Ada ramai. Serius lah. Tapi kita okey, kita faham. Macam Randy kan, Randy okey, baik kan. Tiba-tiba boom lonjak kan. Abang Budi aku tak pandang lah macam tu. Ada banyak. So abang tak rasa aku dulu. Tapi dalam hati macam tu lah. Macam dulu masa kau mula-mula dulu aku interview kan. Tak apa, okey. Sebab kita dah banyak melalui tu kan. Adalah 2-3 orang
sebenarnya awal penglibatan abang dalam dunia hiburan ni gaduh jugalah dengan 2-3 orang artis. Sebenarnya artis dulu tak suka Budi sebab dia selalu ambil gambar-gambar yang macam pergi konsert ambil gambar kaki yang ada kurap. Artis tu ada kurap sikit je lah, macam cala-cala sikit kan. Tapi dia ambil tu, letak pam-pam dekat blog ataupun portal kan. Dia suka yang macam tu dulu. Dia memang jahat tau. Jahat je. Budi.com dulu jahat gila. Serius. Lepas tu kan dia baik selepas berlaku 2-3 benda yang macam dia mengisafkan dia. So dia insaf, dia buat berita-berita baik je. Actually bila kita buat benda tu, rezeki kita banyak, rezeki kita akan bertambah. Walaupun kita macam kau macam blok sendu, sebenarnya tak ada benda yang hype macam Roti Kaya. Masa tu Roti Kaya tengah naik, Beauty Funara tengah naik, apa lagi, Bulan kan. Bulan sekarang ni kan milik Media Prima kan. Media Prima beli. Actually Beauty Funara pun dah dibeli. Dibeli. Macam tak ada originality dia. Dulu dia kan dia jahat-jahat sikit kan. Ni tak ada. Macam biasa-biasa je. Actually sekarang kalau Randy tengok setiap hari benda yang sama je. Macam apa yang keluar dekat Roti Kaya ada dekat Beauty Funara. Dia orang macam pusing-pusing kat situ je. Dunia tak macam dulu. Sebab dulu mangga dah tak ada lah. Tapi mangga sayang sebab kita kalau tengok yang kalau artis lelaki macam Randy nak masuk mangga, bersedia ke tak? Abang pernah ini siapa nama yang wartawan yang pakai makeup putih-putih tu? Tu Anja. Randy ada gambar kat swimming pool tak? Sempat lagi tu. Kelakar lah. Tak, memang betul. Dia memang konsep dia macam tu. Mangga. Okey je. Actually dulu abang pun selalu juga beli High 2 minggu sekali. URTV selalu beli. Apa lagi majalah tu tu je kan. Actually abang Budi dia macam jenis yang macam suka benda-benda tu yang menjadikan kita terlibat dalam dunia hiburan. Sebenarnya kita pun tak pasti kan jalan hidup kita kat mana kan. Tapi kita cuba. Dulu kerja hotel. Pernah kerja hotel tau. Oh iya ke? Pernah kerja hotel. Pernah kerja Isetan pernah kerja. Pernah kerja Isetan. Wow. Just says ni ya. Tapi 6 bulan je. Pernah jadi cikgu 6 bulan. Lepas tu tak macam Randy cakap lah tadi. Macam bila kita buat sesuatu bukan passion kita, macam kita tak ada macam tak nak bangun pagi pun kita tak nak. Sebab kita fikir kita hidup sekali je. Lepas tu kita buat benda yang sama, kerja yang sama, bangun pagi. Betul. Bosan macam Randy pergi Putrajaya, tapi sempat lagi 2 tahun tu singkat tu. Sekejap je. Pejam celik dah settle. Walaupun kerja macam Randy cakap tadi baru uniform. Okay Randy, kita dah 2 jam. Okay Randy, last kali harapan ataupun kata-kata akhir untuk pendengar dan juga penonton kita. Untuk penonton dan pendengar Borak sini habis sini, sentiasa sokong apa yang Abang Budi buat. Okay, jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen dekat Abang Budi punya podcast. Okay. Dan untuk penyokong-penyokong Randy Falik, Randy Netics, tunggu Randy punya single terbaru selepas Hari Raya. Dan selamat berpuasa untuk semua di mana juga anda berada. Itu saja abang. Alright, terima kasih banyak-banyak. Kita nak ucap kepada Randy datang jauh-jauh jumpa daripada kita Sarawak. Daripada Limbang. Limbang. Tadi Beranang kan. Bukan berenang macam-macam nama tempat ni kan. Beranang lah, Limbang lah. Mungkin kita bukannya habis kat sini saja. Kita akan berjumpa lagi lah dengan Randy selepas ini. Kalau ada launching lagu kapan datang pula ya. InsyaAllah Okay, you guys jangan lupa untuk subscribe macam biasa, tekan butang notifikasi juga. Dan kepada anda yang sedang mendengar kita dekat Spotify, terima kasih banyak-banyak sebab tak ramai yang nak dengar dekat Spotify, tapi you guys memang rock lah, terbaik. Kalau dengar dekat Spotify memang gempak lah. Okay, bye bye, assalamualaikum, mesti jumpa lagi. Borak sini habis sini, bye.